Jadi saya tidak menafikan. Kalau nak kata UMNO dalam kecelaruan pun tak berapa tepat sebenarnya. Saya boleh gunakan istilah UMNO sedang diasap dengan hebat oleh musuh-musuh politik, dan kita juga melakukan sesuatu secara cukup memahami apa yang ada di luar sana. We do it in our way. Langsung tidak ada timbul soal kecelaruan. Everything berjalan secara sistematik dalaman UMNO. Tidak ada masalah yang besar, tidak ada krisis kepimpinan, tidak ada something yang beyond kawalan, ya. Tapi tidak pula dinafikan bagi orang luar tengok bila timbalan presiden kena pecat itu satu benda besar. Tapi kalau kita tengok dalam sejarah UMNO, misalnya dalam tahun 86-87, apabila berlaku pergolakan dalaman, itu dia memang betul besar, tak boleh out of control. Sebab bila ada suatu perbezaan pendapat, terbelah dua, ada tim A, tim B, dalam kabinet terbelah dua, dalam MT terbelah dua, down the line, right, sampai ke bawah terbelah dua. Tapi situasi sekarang jauh daripada itu, jauh. Dalam kabinet solid, bila kena gugur, tak ada siapa pun nak ikut menawarkan diri berhenti kerana dua menteri digugurkan. Not even one minister voluntarily nak berhenti. Then yang kena gugurlah dua orang. Bila timbalan presiden dan walaupun naib presiden terlibat, very senior post, tapi dalam MT pula 100%, tak ada seorang pun. Bila 2-3 orang dalam MT tu diambil tindakan, dan dalam bahagian-bahagian juga begitu setakat ini, ya. Jadi kalau nak kata celaru tu tidak, tapi kalau nak kata challenge tu besar kerana datangnya daripada orang yang berjawatan besar, itu kita kena terima. Dan ini akan bergantung kepada cara mana kita manage. Apa yang boleh saya katakan daripada pengalaman saya dalam UMNO, bila satu isu tu datang, kita sebagai kerajaan dan parti pemerintah, pihak pembangkang hanya perlu quarter truth, half truth untuk dia lontarkan. Bagi kita pula dalam kerajaan, walaupun half truth yang dilontarkan, dia mesti mengambil masa dan tenaga yang cukup lama untuk kita nak iron it out. And that's a reality, satu fakta yang kita dalam kerajaan terpaksa hadapi. Satu. Yang keduanya, ada perkara yang kita perlu jawab. Ada perkara yang tidak semestinya kita melayani rentak yang cuba dibangkitkan. Contoh, ya, direct to the point, soal 2.6 bilion. Soal 2.6 bilion, kita hanya perlu jelas setakat apa yang kita perlu jelas. Ya. 2.6 bilion adalah soal yang terkait dengan soal bagaimana UMNO uruskan keuangannya dan soal funding of election. It is about our political fund. Peringkat ahli parti, kita telah terima penjelasan dan diberikan oleh presiden kita. Nak kata soal betul tak betul, kebetulan dalam negara tidak ada undang-undang yang begitu. Jadi kalaulah kita saja nak telanjangkan keseluruhan soal political funding kita, dalam keadaan musuh kita tak perlu berbuat demikian, pada saya adalah tidak bijak. Maka selagi dan selama mana ianya tidak dapat dibuktikan sebagai menyalahi mana-mana undang-undang dan peraturan, kita tidak perlu react kepada apa saja yang orang nak provokasikan terhadap kita. Tapi pedihlah, ya.